Kerajaan B15 dan Kepala Pembangunan P15 di bawah Kementerian Hal Ehwal Ekonomi terbuka untuk dibahas. Jelebu. Subang. Muhammad. Mohon. Subang. Saya jemput Yang Muhammad Arau dahulu. Okey. Ya, 5 minit. Arau banyak Arau. Saya pengurusi backbencher, kena lebih sikit lah. Saya Okey, Yang Berhormat, saya nak cakap pendek saja. Pertama sekali, kepada pihak kerajaan, jangan mengambil hati. Teguran kami agak keras sikit kerana kita menegur kerajaan PH dulu yang membuat perbelanjaan setengahnya di luar kebiasaan. Saya nak cakap di bawah Kementerian Ekonomi, di bawah tajuk 00108, Pembangunan Generasi Baru Felda. Jadi ada tajuk di sini. Jadi saya ingin bertanya, ini ialah yang telah dibelanja dulu, 180 juta. Jadi saya ingin bertanya, dalam bajet yang lepas, adakah dimasuk ataupun tidak? Kalau tidak dimasuk, maka sudah pasti kita kena buat perbelanjaan untuk untuk 2020. Saya juga tak dapat mengesan benda tu lagi, Jadi saya ingin bertanya, adakah kerajaan memasukkan semula peruntukan untuk pembangunan generasi baru Felda? Kalau nak dimasukkan, saya tidak setuju dengan 180 juta ni. Ini terlampau kecil. Sebab generasi Felda ni dia bukan berkurang, dia makin bertambah. Kalau dulu 2 orang suami isteri, sekarang jadi 5 orang. Lepas tu dia bertambah lagi, ada yang bercucu. Jadi kalau dia masuk generasi kedua ni bukan saja anak tetapi juga pada cucu. Jadi peruntukannya tidak sewajarnya dibelanjakan di tahap yang telah dipakai sekarang. Dia mesti ada angka bertambah. Kalau tidak pun kita akan masuk belanjawan tambahan supplementary budget dengan izin sebanyak 500 juta yang akan dimasukkan dalam suku tahun kedua. Kita ini yang telah dibelanja, kita tidak boleh buat apa lagi sebab telah pun dibelanja dan telah pun dibuat pembangunan. Saya ingin bertanya 180 juta ni di tahap mana sekarang? Adakah telah siap dan sebagainya? Dan saya juga nak cadangkan bila kita nak bangunkan buat perumahan untuk generasi kedua ni, kita kena pilih tempat yang bersesuaian. Saya tengok ada semasa pilihan raya kecil baru-baru ni saya pergi, saya tengok ada tempat tu yang dibina terlampau jauh. Terlampau jauh daripada kawasan pertumbuhan. Ini generasi baru, dia pertama sekali dia tidak ada tanah. Yang dia ada itu ialah tapak perumahan tu yang mereka beli. Jadi mereka mesti berada di kawasan pertumbuhan. Kalau ada bandar baru, Felda yang baru, hendaklah rumah ini dibina di kawasan tersebut. Seperti yang Prima buat. Prima memberi perhatian kepada pembinaan rumah, terutamanya kepada golongan pertengahan dan juga generasi pelapis ini di kawasan pinggiran bandar. Dengan itu mereka akan dapat nilai tambah kepada pembangunan yang diberikan. Tapi kalau kita bina terlampau jauh, mereka dapat rumah, tapi rumah itu tidak mendapat nilai tambah seperti kita bina di kawasan pinggiran bandar ataupun berdekatan dengan kawasan pertumbuhan. Jadi saya ingin bertanya, sejauh mana telah dibelanjakan duit ini, apanya progresnya, dan adakah tempat-tempat yang dibina rumah itu di tempat yang tidak berapa strategik, cuma kita tengok ada kawasan kosong kita bina, ataupun perancangan masa akan datang, kita nak pastikan supaya pembinaan perumahan ini berada berdekatan dengan kawasan pertumbuhan baru. Sebab banyak bandar-bandar baru Felda ni, dia terlampau sempit, padahal tanah yang begitu luas. Tapi tempat pekan bandar itu terlampau sempit. Jadi kita minta dibuat bandar baru dan sebagainya. Dan disitulah perumahan generasi kedua dibina. Saya walaupun ini dibuat oleh kerajaan PH, tapi kerajaan yang bertanggungjawab sekarang yang mengambil alih, kita menyokong supaya peruntukan ni lepas ni ditambah kepada 500 juta ringgit. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Jelebu. Silakan. Bang. Di sebelah sini dahulu. Sam dulu. Lepas tu Yang Muhammad Hantu Ajaib dulu sebab semalam. Okey, boleh. Silakan. Terima kasih Datuk Pusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Berhormat Menteri, seperti mana yang Berhormat sedia maklum, saya ingin bahaskan berkaitan dengan butiran
00108 Perumahan Generasi Baru Felda. Kalau kita masih ingat di dalam Dewan ini, pada tahun 2019, pada tahun yang lalu, kita telah membentangkan kertas putih Felda yang menunjukkan bagaimana berlaku pelbagai masalah dan juga penyelewengan di bawah kerajaan Barisan Nasional dahulu. Dan untuk itu, antara cadangan, antara pindaan ataupun antara pandangan dan penegasan yang dibuat di dalam kertas putih ini adalah berkait dengan projek perumahan generasi baru Felda ini. Datuk Pengerusi, kita lihat peruntukan yang disediakan adalah sebanyak 180 juta ringgit. Dan kalau mengikut kertas putih yang dahulu dibentangkan oleh mantan Menteri Ekonomi, menyatakan bahawa projek perumahan yang terbengkalai ini cukup banyak. Kesannya meliputi hampir 5,000 keluarga. Dan kita ingin tanya apakah dengan peruntukan yang disediakan ini boleh menyelesaikan projek-projek terbengkalai yang mana kita lihat gagal untuk menepati hasrat dan aspirasi projek perumahan generasi baru Felda ini. Kerana kalau dalam kertas putih yang lalu, seingat saya, kerajaan waktu itu ingin memberikan tumpuan kepada projek yang tahap kemajuan hanya 70%, nak complete dengan izin, nak sempurnakan lagi 30%. Jadi kita ingin tanya dari segi fakta, berapa banyak sebenarnya projek-projek perumahan generasi baru Felda ini yang masih lagi terbengkalai, dan apakah kewangan atau perbelanjaan yang disediakan ini cukup untuk memastikan projek ini sempurna dan dapat memastikan generasi baru Felda ini, generasi muda Felda ini mendapat kemudahan perumahan. Kerana kita tahu bahawa perumahan ini satu perkara yang cukup penting dan ianya merupakan satu tindakan yang segera yang telah dilakukan oleh Kerajaan Pakatan Harapan dahulu dengan membentangkan kertas putih dan menyenaraikan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan. Perkara yang kedua, Datuk Pengerusi, ialah berkaitan dengan pemulihan ataupun kelestarian Felda ini, iaitu dalam butiran 16500. Kita lihat perbelanjaan dikeluarkan. Saya ingin tanya apakah program-program yang termasuk ataupun yang telah pun dilaksanakan dalam maksud lestari Felda yang lestari ini. Apakah ada program-program khas, pemerkasaan peneroka misalnya, ataupun pemerkasaan generasi baru, generasi muda Felda misalnya, dimasukkan di dalam perancangan untuk memastikan agar Felda ini terus lestari. Kerana kita tahu bahawa yang dilakukan oleh Felda ini adalah penstrukturan dan ianya membabitkan orang kampung, anak-anak muda di kampung dan sebagainya. Apakah dalam maudhu' lestari Felda ini, perkara ini diberikan penekanan, iaitu pembinaan generasi muda, pembinaan generasi kedua dan ketiga, perkara-perkara yang dilihat sebagai value add, menambah nilai dalam konteks membangunkan Felda yang lestari. Saya yakin bahawa komitmen kerajaan sama ada dulu dan sekarang, kita sentiasa committed untuk memberikan khidmat yang terbaik kepada program yang baik seperti Felda ini, yang dirakamkan oleh World Bank sebagai salah satu projek yang telah pun mengeluarkan rakyat daripada kepompong kemiskinan. Dan perkara ini perlu kita teruskan. Hasrat dan aspirasi pimpinan yang lama dalam konteks Felda ini perlu diteruskan, dan ianya tentu menuntut kepada satu pembelanjaan yang mencukupi. Dan saya ingin tanya kepada Menteri Ekonomi, apakah perkara ini telah pun dimasukkan di dalam peruntukan yang diminta untuk diluluskan pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat. Speaker. Silakan Yang Berhormat Putih. Jelebu dahulu. Terima kasih, Speaker. Saya ingin
turut membahaskan tentang butiran projek 00108 tentang rumah PGBF, Rumah Generasi Baru Felda, Speaker. Kita harus ingat, Speaker, Rumah Generasi Baru Felda ni pada awalnya kita nak buat 20,000 unit. Soalan saya kepada pihak kementerian, daripada 20,000 target kita, Speaker, berapa unit sebenarnya rumah ni dah dibuat, siap dan telah diserahkan kepada penerima? Yang pertama. Yang keduanya, Speaker, boleh tak jelaskan di Dewan Rakyat, daripada 20,000, daripada jumlah yang kita dah buat, yang kita dah serah berapa unit, yang terbengkalai berapa unit? Kita nakkan jumlah dan angka yang tepat, Speaker. Maknanya, yang 70% ke atas berapa yang nak dibuat dalam kertas putih, 70% ke atas nak disiapkan dengan peruntukan 180 juta ini, dan yang 70% ke bawah berapa yang kita nak siapkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Speaker, kalau kita tengok ya, jumlah rumah generasi kedua ni dah terlalu banyak, dah masalah besar dah kepada generasi kedua Felda, kerana jumlah generasi kedua Felda sekarang ni bertambah seperti kata Rau. Tetapi keperluan mereka kita tak dapat isi kerana kita asyik berkelintau di dalam masalah penyiapan PGBF ini yang tak selesai. Saya nak ucap terima kasih kepada kementerian yang telah memperuntukkan 16.5 juta untuk siapkan rumah generasi kedua Felda Pasu 2 sebanyak 70 unit. Tapi kalau kita tengok, Speaker, 16.5 juta ini kita bagi kepada 70 unit, bermakna harga untuk setiap unit 235,000 untuk siapkan 30%. Boleh tidak perincikan apakah kos-kos yang terlibat untuk kita belanja sehingga 235,000 bagi setiap unit untuk rumah Felda Pasu 2, dan Felda Pasu 3 pula diperuntukkan di dalam jangkaan anggaran belanjawan 15.3 juta untuk 150 unit yang hanya memakan kos 102,000 saja untuk setiap unit. Boleh tidak diperincikan tentang recovery ataupun proses menyiapkan rumah generasi kedua yang memakan belanja yang berbeza? Itu tidak termasuk kos pembinaan awal, Datuk Speaker. Kalau kita campurkan kesemuanya, Speaker, saya pernah ingat bahawa kerajaan sudah menetapkan harga lantai bagi setiap unit rumah PGBF ini, yakni RM90,000. Sekarang ini saya nak minta kepada pihak kementerian, kerajaan sudah tetapkan belum harga harga sebenar? Berapa harga nak serah pada generasi kedua ni? 90,000 kekal ataupun ada pertambahan lain, ataupun berapa jumlah subsidi sebenar yang kita nak serahkan kepada generasi kedua Felda? Datuk Speaker, saya pernah cadangkan di Dewan Rakyat, kalau rumah generasi kedua ini mendatangkan masalah kepada kita untuk kita bagi kepada generasi kedua, kita ada banyak cara. Pertama, saya dah cadang kepada kerajaan supaya kita collaborate dengan GLC, dengan syarikat-syarikat kerajaan negeri dan sebagainya, supaya tanah ini kita serah kepada generasi kedua. Pembinaan sama ada dilakukan oleh generasi kedua itu sendiri ataupun pembinaan ini dibina oleh kementerian yang lain, KPKT umpamanya, Kementerian Wilayah umpamanya, ataupun syarikat-syarikat GLC, yang mana konsep pembinaan rumah PPRT 63,000 ataupun 80,000 ataupun kos yang serendah bawah 50,000 boleh di-applykan kepada generasi kedua mengikut kemampuan yang mereka ada dengan bayaran premium yang minimal. Datuk Speaker, dah seminit lagi saya nak pergi kepada butiran projek 03100 FEKRA. FEKRA ni pun, Datuk Speaker, saya nak kemukakan masalah perumahan generasi kedua FEKRA di FEKRA Lakai dan FEKRA Aitam, yang mana ini juga saya dah timbulkan ketika kerajaan Pakatan Harapan tempoh hari, tetapi sampai hari ini pun kita masih lagi tidak mendapat sebarang kata putus. Saya timbulkan sekali lagi, Datuk Speaker, ketika belanjawan ataupun ketika kerajaan Pakatan Harapan tempoh hari, kerajaan sudah bersetuju untuk meneruskan pembinaan rumah generasi kedua di FEKRA Lakai yang berjumlah 144 unit, 162 unit. Tetapi bila saya semak semula, Datuk Speaker, sampai hari ini tidak ada sebarang pergerakan anggaran ataupun unjuran bajet yang diperuntukkan untuk menyiapkan rumah di FEKRA Lakai. Saya minta keputusan dan juga ketentuan pihak kerajaan bagaimana kedudukan pembinaan rumah di FEKRA Lakai, yang mana tanah sudah ditolak, tanah sudah ada, peserta juga sudah ada untuk menduduki projek perumahan generasi kedua FEKRA Lakai ini. Terima kasih, Speaker. Terima kasih. Persilakan yang berhormat Subang. Subang. Terima kasih, Datuk Pengerusi. Kementerian Hawa Ehwal Ekonomi dulu dijagai oleh YB Gombak.
Saya memahati bahawa dalam bajet 2019, kementerian beliau telah diperuntukkan bajet keseluruhan sebanyak 2.965 bilion. Dalam rang undang-undang perbelanjaan tambahan ini, kementerian beliau telah menambah 608 juta lagi. Ini adalah penambahan yang cukup besar, iaitu sebanyak 21%. Saya merujuk kepada maksud B15, Kertas Perintah 1 tahun 2020, iaitu Anggaran Perbelanjaan Mengurus, tambahan pertama 2019, muka surat 10. Kita semua boleh lihat bahawa pada tahun 2019, kementerian telah menambah perbelanjaan mengurus sebanyak 39 juta di bawah butiran kategori pemberian dan kenaan bayaran tetap. Padahal, anggaran asal bajet 2019 untuk perkara yang sama adalah cuma 160,000. Datuk Pengerusi, bajet asal cuma 160,000, yang ditambah adalah 39 juta. Ini adalah peningkatan super extraordinary dengan izin, ya. 246 kali ganda. Apabila saya merujuk pada nota penjelasan di Kertas Perintah 1A tahun 2019, butiran 6, nombor 6, maksud B15 di muka surat 3, kita cuma mendapat penjelasan yang agak kosong. Saya baca, tambahan sebanyak 39,426,600 untuk menampung kos operasi syarikat milik kerajaan. Saya minta Menteri memberi penjelasan, Menteri baru kita, YB Jeli. Apakah nama syarikat milik kerajaan ini? Adakah ia satu syarikat ataupun banyak syarikat? Siapakah CEO? Siapakah pengarah-pengarah syarikat ini? Apakah skop kerja syarikat ini? Kenapakah syarikat ini asalnya terima bajet yang sikit sekali? 160,000 dinaikkan mendadak ke 39 juta. Saya juga menyeru Pejabat Auditor Jeneral untuk membuat penyelidikan audit ke atas syarikat ini. Kemungkinan kementerian mempunyai alasan-alasan yang baik, tetapi apabila bajet tambahan naik 246 kali ganda, dengan izin, this should be a big red flag for an audit. Itu saja ucapan saya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. 3 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Datuk Yang di-Pertua. Saya merujuk kepada 03100 berkenaan dengan Felkra, di mana Felkra ini satu badan yang agak ketinggalan kalau dibandingkan dengan Felda. Peruntukan tambahan yang telah diperuntukkan kali ini, saya ingin fokuskan kepada perkembangan di Felkra Teratak Batu dalam Parlimen Pasir Putih, di mana kalau kita mendekati peserta Felkra ini, semacam mereka ini dianaktirikan. Sebagai contoh, tanah yang telah digabungkan di Felkra ini sejak daripada 30 tahun lebih dahulu. Pertamanya belum lagi dibayar premium oleh Felkra kepada Kerajaan Negeri Kelantan. Walaupun jumlahnya sangat kecil, kalau kita tengok kurang lebih dalam 400,000 sahaja. Itu sahaja jumlah, tetapi belum lagi dijelaskan yang memberi efeknya iaitulah kepada peserta Felkra, di mana tanaman getah yang telah ditanamkan usianya sudah melepasi 30 tahun dan tidak boleh ditoreh lagi, maka pokok getah ini akan ditebang. Bila nak ditebang, masing-masing tidak mahu memikul tanggungjawab. Masing-masing mengatakan tanah ini milik orang ni, kerajaan negeri mengatakan belum dibayar premium. Akhir sekali peserta Felkra ini yang menderita merana. Jadi saya ingin tahu daripada pihak kementerian sejauh mana perancangan untuk menjelaskan bayaran premium dan sejauh manakah kebajikan-kebajikan yang akan diberikan hasil daripada penambahan peruntukan ini kepada peserta-peserta Felkra, sama ada generasi pertama ataupun generasi kedua, kerana Felkra Teratak Batu di Pasir Putih ini sangat mendukacitakan, terutamanya dalam infra-infra yang lain.
termasuk jalan raya di dalam kawasan FEKRA, kemudahan-kemudahan asas seperti kemudahan air dan seumpamanya memang sangat jauh kalau dibandingkan dengan Felda. Jadi saya mengharapkan supaya FEKRA diberi keutamaan bagi kerajaan yang baru pada hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Muhammad. Silakan akhir sekali ya. Yang bawa Pasir Gudang. Terima kasih. 3 minit je. Tuan Speaker, ya. Saya ingin merujuk butiran 10000 berkenaan Johor Petroleum Development Corporation, JPDC. Ada 5 perkara yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, belanja sebanyak 3 juta yang disebut pada muka surat 10 kertas perintah 2 itu, perbelanjaan itu untuk apa sebenarnya? Dan yang kedua soalan saya, apakah hubungan JPDC ini dengan projek Rapid Petronas di Pengerang? Perkara yang ketiga, saya ingin tahu apakah status hub petroleum dan gas di Pengerang sekarang sudah lengkap atau bagaimana? Berapa persen, berapa peratus projek ini telah siap? Perkara yang keempat, saya bimbang di projek Rapid Petronas di Pengerang itu kerap berlaku kebakaran yang besar. Jadi ingin dapat makluman daripada pihak kementerian apakah langkah-langkah mencegah kebakaran itu kerana pernah melibatkan kematian, kemalangan jiwa. Dan akhir sekali, saya ingin tahu iaitu berkaitan Johor Petroleum Development Corporation ini, apakah kesannya dengan hub industri petroleum dan gas di Pengerang itu apabila harga minyak petrol dan gas sekarang di dunia ini tidak stabil, malah rendah. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Speaker. Saya persilakan Yang Berhormat Menteri untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang Ketua dan 6 ahli berhormat yang berucap tadi. Banyak perkara sentuh adalah berkaitan dengan FEDA, khususnya berkaitan dengan rumah generasi kedua. Juga ada tentang projek Lestari ataupun Pertukaran Lestari. Akhir sekali berkaitan FEKRA dan juga berkaitan dengan JPDC. Jadi sebagai makluman seperti disebut oleh Jelebu sedia maklum, mula-mulanya pada tahun 2013 kerajaan mengumumkan akan bina 20,000 unit rumah untuk generasi kedua ini, kosnya 1.5 bilion, itu perancangannya. Tetapi yang dirancang cuma 8,314 unit, 38 tapak. Isu utama ialah modelnya adalah tidak lestari. Kerana kos pembinaan RM198,000, hampir RM200,000, dijual pada harga RM90,000 maaf. Jadi bagi setiap rumah yang dibina, kerajaan tetap ada subsidi RM110,000. Itu isu utama. Sebab kenapa projek ini tidak dapat take off dengan izin dengan lancar adalah kerana subsidi yang besar. Subsidi ini boleh datang dari dua sumber. Yang pertama kerajaan pusat, yang kedua FEDA. FEDA kita sedia maklum menghadapi beberapa cabaran. Itu sebabnya ditubuhkan satu pasukan petugas yang insya-Allah akan laporannya disiapkan, hampir siap dan akan mutamatkan dalam 2 bulan lagi insya-Allah. Jadi itu adalah secara umumnya. Jadi 38 tapak tadi yang siap cuma sekarang ni 2058 saja daripada 8314. Rancang 20,000 dibuat 8314, yang siap cuma 2058, 10 tapak. Yang lagi 18 tapak itu dia kurang 70%, dan 250 juta ringgit telah ditentukan dalam kertas putih. Jadi dalam ini 180 juta dan insya-Allah kerajaan akan meneruskan projek ini, dan baru ini dalam pakej rancangan disediakan hampir 50 juta untuk menyiapkan 3 projek termasuklah di kawasan Jelebu yang mana peratusnya kurang 70%. Jadi itu status rumah-rumah
yang disebut oleh Arau dan Jelebu dan juga Hang Tuah Jaya. Yang keduanya berkaitan dengan lestari tadi. Yang diperuntukkan di sini ialah 63 juta ringgit tambahan di sini. 30 juta ringgit adalah untuk projek-projek lestari tadi. 33 juta ringgit sebenarnya adalah untuk bantuan Hari Raya. Jadi yang sebenar untuk lestari 30. Lestari ini ialah untuk mempelbagaikan pendapatan peneroka. Peneroka ni sekarang bergantung hampir semata-mata kepada tanaman kelapa sawit ataupun getah. Jadi di bawah program ini, di mana kerajaan telah berjanji untuk menyediakan 1 bilion dalam tempoh 4-5 tahun ini bagi mempelbagaikan tanaman. Ada umpamanya di Bukit Rokan, Arnab, di sini pun ada ternakan, ya. Sebagai contoh, ada cendawan juga di Bukit Rokan, ya. Ada juga fertigasi. Jadi yang diperuntukkan di sini ialah 30 juta ringgit untuk lestari tadi, 33 juta ringgit adalah untuk bantuan Hari Raya. Jadi itu untuk makluman untuk menjawab soalan Hang Tuah Jaya. Lestari itu ialah untuk mempelbagaikan kerana peneroka Felda terlalu bergantung kepada 1-2 tanaman saja. Jadi inilah program besar. Cumanya pada masa ini pencapaian kurang memberansangkan. 1 bilion ringgit angka yang besar, dan kita pengurusi baru dan juga pengurusan baru dan juga pasukan petugas telah pun bergesa pengurusan Felda supaya mensegerakan pelaksanaan projek-projek ini agar pendapatan peneroka Felda akan bertambah. Seterusnya berkaitan dengan Jelebu lagi, berkaitan dengan terbengkalai tadi. Terbengkalai tadi ada 3 kategori. Yang pertama ialah 8314 tadi, yang satu dah siap tadi sebut tadi 2058, yang satu lagi ialah 70% ke atas yang akan disediakan peruntukan 250 juta. Yang dua lagi kategori iaitu yang baru ada tanah saja diperuntukkan, dan satu lagi ialah pertengahan ada 30%, 40%. Jadi tadi Arau mencadangkan supaya bandar-bandar ini dibina ataupun kawasan ini dibina di pinggiran bandar supaya lebih viable. Ini diambil perhatian. Cumanya tapak-tapak 38 tapak sudah pun dikenal pasti, ya. Jadi projek ini sedang dikaji semula oleh pengurusan baru Felda oleh kerana ia tidak lestari, ya. Subsidi RM110,000 amat besar bagi setiap rumah baru. Jadi projek ini akan kita 250 juta dijanjikan kerajaan, insya-Allah ini 180, 70 lagi insya-Allah akan diperuntukkan. Jadi yang isunya ialah yang belum siap lagi termasuklah di Jelebu. Boleh Yang Berhormat Menteri, saya apa pendirian kerajaan Yang Berhormat Menteri, tapak yang tak siap ni, yang kita tak buat ni, ada tak perancangan kerajaan untuk kita bagi kepada generasi kedua Felda ni untuk mereka bina sendiri dengan guideline yang kita beri. Kerajaan cuma buat infra saja. Mungkin ini mengurangkan kos dan bebanan kerajaan. Yang Berhormat Menteri, saya mohon penjelasan. Terima kasih Yang Berhormat. Yang pertama, perancangan. Memang pengurusan Felda sudah pun memulakan tindakan untuk memperuntukkan tanah-tanah yang sudah pun dikenal pasti. Maknanya infra sudah ada, dan di beberapa buah negeri, kerajaan negeri sudah pun memperuntukkan lot-lot tersebut termasuk dari Johor kepada pihak berkenaan. Mana yang saya kurang pasti tentang Jelebu, tapi Johor kita difahamkan bahawa sudah pun ada. Mana tanah sudah siap, tetapi rumah belum bina sudah diperuntukkan melalui kerjasama kerajaan negeri kepada peneroka-peneroka berkenaan. Jelebu juga bangkit tentang kerjasama dengan GLC. Sebenarnya pihak Felda pernah bekerjasama, tanda tangan pun dengan pihak Prima untuk membangun secara besar-besaran, termasuklah rumah-rumah yang dirancang ini. Tetapi apabila diketahui bahawa modelnya tidak lestari, maka perjanjian tersebut sudah pun dimasukkan. Jadi bukan tidak ada usaha, sudah pun diusaha dengan Prima, tetapi oleh kerana isu kelestariannya, maka perjanjian tersebut sudah pun ditamatkan. Satu lagi ialah berkaitan dengan Felkra. Yang Felkra dalam tambahan ini dua perkara. Yang pertama ialah Arau. Saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat, oleh kerana Prima ni telah diperturunkan tarafnya, jadi kita telah cadangkan, kita dah buat surat bertalu-talu supaya Prima dimasukkan semula di bawah Jabatan Perdana Menteri. Apabila dipertimbangkan oleh pihak kerajaan, saya percaya kerajaan tentulah bertimbang sebab yang minta ni backbencher, ya. Jadi apakah Yang Berhormat akan hidupkan balik perjanjian yang telah dibuat? Sebab sudah pasti Prima akan dihidupkan semula dengan hebatnya setelah dibunuh dengan teruk oleh
kerajaan dahulu. Datuk Yang Bertuah, saya mohon buat pembetulan. Saya silap tadi. Saya salah sebut, bukan Prima. Sebenarnya ialah SPNB. Ya, silap. Saya tarik baliklah. Saya mohon maaf kepada Dewan. Kerana saya mungkin telah memesongkan Dewan. Walaupun yang Muhammad silap. Sebenarnya perjanjian itu ialah antara Felda dengan SPNB. Menteri, ya. Walaupun tersilap, saya minta supaya Muhammad pertimbangkan untuk kerjasama dengan Prima setelah dinaikkan taraf nanti. Terima kasih. Terima kasih atas cadangan. Kita ambil perhatian cadangan daripada Arau. Seterusnya daripada Pasir Putih berkaitan teratak batu Felkra, saya nak maklumkan bahawa peruntukan yang dipohon dalam tambahan ini mempunyai dua komponen. Yang pertama ialah projek Semarak di Jalan Semarak. Yang kedua ialah untuk membayar hutang-hutang, ya, hutang-hutang lama Felkra, ya. Untuk makluman Yang Berhormat, pecahannya sedia tertera dalam penjelasan ini. 224.9 juta ringgit adalah untuk membayar hutang-hutang kontraktor bagi projek-projek yang telah dilaksanakan sama ada oleh Felkra sendiri ataupun agensi di bawah KPLB. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah untuk membantu Felkra pinjaman daripada Kementerian Kewangan 544 juta, 100 juta dalam belanjawan ini ialah untuk projek Semarak. Ini projek hartanah di mana Felkra menghadapi masalah dan kerajaan telah memberikan pinjaman pada kadar 2% tempoh 15 tahun, ya. Jadi tambahan ini tidak terlibat dengan teratak batu skim Felkra di Pasir Putih. Apapun pihak Felkra akan mengambil perhatian. Sekarang ini Felkra berada di bawah KPLB dan kita akan majukan cadangan Yang Berhormat Pasir Putih kepada KPLB berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh peserta, termasuklah premium katanya yang belum bayar lagi. Sahabat saya Subang, ya, berkaitan dengan peruntukan yang tambahan ini seperti disebut oleh Subang tadi ialah RM39,426,600, ya. Untuk makluman Subang, sebelum ini yang pertamanya Subang nak tahu dua perkara, apa nama syarikat dan siapa CEO. Syarikat-syarikatnya 5, satu teraju, CEO-nya nama Silmi, Tuan Cik Silmi, MPRC namanya Cik Yazid, peneraju aktingnya Cik Arif, ya, Halal Sekawan Pasti, Mayat Cesar nama Cik Muhammad Noor, Datuk Muhammad Noor. Ini 5, ya. Jadi itu menjawab persoalan siapa CEO. Yang keduanya, peruntukan yang disediakan sebelum ini sebenarnya peneraju ialah 7.5 juta, tambahan 8 juta, MPRC 4 juta, tambahan 13, peneraju 2.5 juta, 9 juta tambahan, HDC halal 7.5 jadi 10 juta, Mayat Cesar, ini kereta api laju Singapura Kuala Lumpur. Sebelum ini peruntukan kira-kira 40 juta. Dulu Mayat Cesar di bawah Kementerian Kewangan. Sekarang ini di bawah dipindah ke Kementerian Ekonomi, sekarang di EPU, maka tambahan 10 juta. Jadi semuanya ialah 39.4 juta semuanya peruntukan untuk 5 agensi berkenaan. Jadi itu soalan daripada Subang, ya. Saya kira sudah Yang Berhormat, yang ada terlepas sikit tentang Felkra tadi, Yang Berhormat, tentang Jelbu tadi, rumah generasi kedua Felkra Lakai. Maklumat yang saya ada, tahun ini tidak ada peruntukan, ya. Tidak ada peruntukan untuk Lakai, dan tahun depan kita akan pertimbangkan, ya. Jika ada baki lagi dan kita akan berusahalah, saya bagi jaminan kita akan berusaha sebaik mungkin. Saya tahu Jelbu dan Jempol banyak kali bangkit perkara ini. Jadi Lakai ini tidak ada dalam tambahan ini. Tahun depan kita akan usahakan. Apapun pengurusan baru dan juga pengurusi baru sedang melihat semula model ini yang tidak lestari, ya, kerana subsidi yang cukup besar, ya. Jadi Datuk Yang Bertuah, itulah sahaja penjelasan saya kepada isu-isu yang dibagikan. Terima kasih kepada 6 ahli hormat yang telah mengambil bahagian dan perbahasan. Satu lagi akhir, Pasir Gudang, ada soalan-soalan berkaitan dengan JPDC. JPDC ini ialah di Johor. Yang pertama 3 juta itu ialah untuk kajian-kajian. Yang pertamanya JPDC ini ialah untuk mempromosikan
Johor dan Pengerang semuanya sebagai satu lokasi bagi industri oil and gas kerana kedudukan strategik Johor, ya, deep water umpamanya, kalau kita tengok di Pengerang, ya, buat dialog umpamanya, apa tu lokasi cukup strategik, ya. Hubungan antara JPDC dan Rapid, peranan JPDC untuk mempromosikan industri oil and gas, menyediakan infrastruktur, juga menyelaraskan usaha-usaha antara kerajaan pusat, kerajaan negeri, ya. Jadi status hub PIC, Pengerang Integrated Complex PIC, ini adalah Petronas, pelaburannya 28 bilion dolar Amerika. Pilot atau trial bermula, saya difahamkan tahun depan barulah bermula full production. Harga minyak rendah ini sudah pasti patut membantulah kalau kita terlibat dalam industri hiliran. Kalau harga raw materialnya rendah, ini membantu industri berkenaan, ya. Tapi apapun, projek ini sudah bermula, sudah di-commission, tapi baru pilot run. Tahun depan barulah full production dan kita jangka akan menyumbang kepada ekonomi Johor. Jadi mengenai kebakaran, ini dua kali tak silap saya berlaku. Satu malapetaka yang memang kita duka cita, tapi ini pengajaran bagi pihak berkenaan, PIC, supaya menjalankan langkah-langkah yang lebih berkesan untuk pastikan keadaan bersama tidak akan berlaku. Jadi itu jawapan kepada Pasir Gudang. Saya kira lengkaplah saya jawab soalan daripada Arau, Pasir Gudang, Subang, Hantuah Jaya, Jelebu dan Pasir Putih. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Muhammad Menteri. Dari Muhammad Masak.